Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi ini kita boleh bangkit tidur dan sama-sama kita dapat menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur Allah bagi peluang lagi sehari. Wallahu alam, esok ada lagi ke tak, wallahu alam. Tapi kita syukur dan kita akan manfaatkan sehari yang Allah bagi ni sepenuhnya dalam taat mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita boleh mulakan pagi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi main masjid, mudah-mudahan banyak langkah-langkah kita ke masjid, Allah Ta'ala delete dosa kita. Kasratul khuta ilal masjid ni, banyak langkah main masjid, satu langkah Allah Ta'ala akan hapuskan satu dosa, Allah angkat satu darjat. Mudah-mudahan hidup kita ni jadi orang yang suka main masjid. Dan bila kita mati, kita termasuk dalam golongan hak Nabi sebut, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Satu orang laki-laki hati dia terikat, tergantung dengan masjid. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, pagi ini kita nak bersembang berkaitan dengan beberapa asrar ataupun rahsia-rahsia yang ada di dalam cerita Al-Isra' dan Mi'raj, ataupun orang sebut hikmah-hikmah di sebalik peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan selalu tuan-tuan duk dengar ceramah dah. Dan tuan-tuan waktu bulan Isra' dan Mi'raj ni, penceramah akan kupah topik-topik yang berkaitan Al-Isra' wal Mi'raj ni. Kita orang Islam tuan-tuan tak pernah cemuih nak dengar. Walaupun kita tahu dah Isra' Mi'raj ni peristiwa Nabi jalan satu malam daripada Masjidil Haram pi Masjid Al-Aqsa, naik kenderaan nama dia Buraq pada malam 27 Rejab. Lepas tu naik ke langit dengan satu kenderaan lain, tangga daripada cahaya, naik sampailah Sidratul Muntaha. Naik sana apa? Terima kefarduan solat, kan? Asal 50 waktu. Asal 50 waktu. Nabi minta korang pasal takut umat dia tak boleh. 9 kali Nabi ulang. 9 kali Nabi ulang, akhirnya Allah bagi diskaun. Daripada 50 waktu tinggal 5. Kemudian Allah Ta'ala kekalkan pahala. Walaupun 5 waktu kekal, pahala tetap 50. Tak ada diskaun nak tu. 100% Allah bagi. Allahu Akbar. Dan Nabi waktu turun salat itu untuk bertemu dengan umat dia, difardukan salat ke atas umat dia 5 waktu sehari semalam, hak yang wajib. Tuan-tuan ni semua orang tahu, kan? Alhamdulillah. Dan dalam perjalanan tu ada beberapa gambaran-gambaran hak ditunjuk dekat Nabi. Antara dia ifrit ligan Nabi bawa obor nyala-nyala, kan? Lepas tu Nabi baca doa, jatuh tersungkuklah ifrit tersebut. Nabi tengok
ada satu orang kelompok manusia duk bercucuk tanam. Lepas tanam, pokok tumbuh cepat, masak pikrat, pukul, lepas tu masak balik, tumbuh balik, masak balik. Sebab dia hak ni golongan suka infak, kan? Ini semua gambaran yang ditunjukkan Nabi. Cuma tuan-tuan muslimin dan muslimat, Isra' dan Mi'raj ni dia ada banyak hikmah yang kita nak gali pagi ni. Sembang-sembang santai pagi ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa pengajaran atau hikmah yang kita nak ambil dari peristiwa Isra' Mi'raj ni untuk kehidupan kita? Bukan takat nak tahu cerita, tapi kita nak jadikan ibrah dan pengajaran. Tuan-tuan, banyaklah gambaran-gambaran ataupun hikmah-hikmah yang boleh kita ambil. Nombor satu, tuan-tuan, nombor satu, iaitu Isra' Mi'raj ni adalah sebagai satu daripada hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesabaran dan ketabaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan pekerjaan Nabi, tugasan Nabi sebagai seorang Rasul yang ulul azmi. Betul ulama sebut, salah satu sebab Isra' Mi'raj ni tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilanda sedih dan duka cita. Tuan-tuan, manusia ni akan ada dalam hidup dia sedih, akan ada dalam hidup dia duka cita. Orang ada laki, kadang-kadang laki dia mati, sedihlah bini. Orang ada bini, kadang-kadang Allah ambil bini, sedihlah laki, kan tuan-tuan? Orang ada ayah, ayah Allah ambil, sedihlah anak. Ada orang ada anak, anak Allah ambil, sedihlah seorang ayah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra' Mi'raj ni Allah uji dengan ujian yang dahsyat. Allah uji dengan kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri yang paling dia sayang, Sayyidatun Nisa'il Alam. Nabi kata orang perempuan yang paling terkemuka dalam dunia ni, nombor satu Khadijah, nombor dua siapa? Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Nombor tiga Maryam. Kan nombor empat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini empat wanita terkemuka yang hebat yang menjadi Sayyidatun Nisa'il Alam. Khadijah ni orang perempuan, kalau nak tiru, tiru macam Siti Khadijah. Apa hebat dia Khadijah ni? Dan apa pasal bila Khadijah ni meninggal, Nabi sedih kan? Ibu-ibu tanya, kalau saya mati, abang nak sedih ke tak? Aku teriak 3 hari, lepas tu aku pergi cari lain, kata lelaki dah kan. Tuan-tuan, sedih Nabi ni sedih. Tapi perjuangan kena teruskan. Maka nak rekah cerita tuan-tuan, nombor satu ni, dalam hidup kita ni akan ada sedih, kan? Akan ada pilu, akan ada kehilangan. Itulah tuan-tuan sunnatullah. Sunnatullah. Nabi pernah cerita pasal apa dia sayang sangat kat Khadijah ni. Dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ma abdalani Allahu khairan minha. Pernah satu hari Nabi cerita kat Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, Allah tak pernah ganti kepada aku satu orang isteri yang lebih baik daripada Khadijah. Pasal apa dia terbaik? Dia kata amanat bi id kafara biyan nas. Dia ni waktu orang ramai kafir, dia beriman dengan aku. Orang pertama beriman. Orang pertama beriman. Dia supporter Nabi, pendukung Nabi yang paling kuat. Baik dia kata, abang, kalau sekiranya selepas daripada dia mati ni, kalau tak ada apa boleh jual tulang belulang ke, jual lah. Dia kata nak bantu perjuangan abang.
Dahsyat tak dahsyat kan? Apa-apa yang dia ada dia bagi habis kat Nabi. Abang pilah tolong orang fuqara masakin nak kena seksa tu, hak mana ni boleh tebus. Hak mana yang tak ada abang ambil ni, apa yang ada rumah pergi bagi. Support perjuangan Nabi dahsyat. Dan Nabi kata dia ni duit banyak tapi dia tolong pertolongan dia untuk perjuangan Islam ni cukup hebat. Dan dia ni juga melahirkan anak-anak aku, kata Nabi. Keturunan aku ni daripada dia. Lepas tu kita tuan-tuan, bila kita ada bini, jagalah elok, kenang-kenang jasa dia. Ni tuan-tuan duk merungut aja. Mak hang ni awak huduh kat atas. Kan? Awak lah mak hang ni, kan? Mulut cakap banyak. Kita selalu gitu lah. Kita duk cari hak lemah dia. Cuba dia tak ada tuan-tuan. Kita duk sunyi macam yang berak kapok, jangan main. Kita orang jantan ni hebat terang mana pun tuan-tuan, duk seorang tak boleh. Tak tuan-tuan. Duk seorang tak boleh. Sunyi rumah tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah nak rekahnya, yang pertama sekali dalam hidup ni tuan-tuan, Allah akan uji. Tapi Allah Ta'ala juga yang akan mendatangkan kegembiraan kepada kita kalau kita sabar dan redha. Lepas tu ada hadis Nabi kata, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu in asabathu sarra syakara falahu khair. Kalau dia ni Allah bagi kat dia benda baik, benda seronok, kan? Maka dia syukur, maka dia dapat kebaikan. Apa-apa benda baik, sihat, alhamdulillah. Orang beriman ni tuan-tuan, jumpa tak mana pun bunyi mulut dia alhamdulillah. Kita tengok dia pergi ke masjid tu tuan-tuan, duk tarik kaki sebelah, duk seret dah. Kan, kita tanya apa abang makcik, alhamdulillah lah ustaz, duk boleh main masjid lagi. Duk seret dah kaki tuan-tuan. Pakai tongkat kaki 3 lah kan. Tapi mulut orang beriman ni dia bukan macam orang lain. Kita tahu dah, tapi kita jenis orang Kedah ni juga tanya, apa abang pakcik ai kan? Apa abang? Biasa orang Jawa tuan-tuan, saya duduk di Selangor ni, orang Jawa dia tak tanya apa abang. Kita rumah dengan dia, kabare ustaz. Kabare. Waras ustaz. Waras. Saya mula-mula dulu duduk Selangor tuan-tuan, bila orang Jawa tanya waras ni, saya duduk pelik apa makna waras. Kalau kita tanya hang waras ke tak, oi pelik wah. Hang ni ketahuan ke tak ke? Ketahuan ke tak tu waras kan? Kita tahuan ke tak tahuan tak waras kan? Tapi orang Jawa dia cakap, "Pandai ustaz, waras ustaz." Waras kan. Itu cara dia tanya. Cara tanya tak serupa, tapi makna lebih kurang. Macam tuan-tuan duduk di Mesir. Orang Mesir dia tak tanya apa-apa. Dia tanya, what is your fashion today? Izayyak enta naharda. Izayyak. Zay itu fashion. What is your fashion today? Kan? Hang apa fashion orang ni? Kan? Kalau tuan-tuan pergi kat Jordan, orang Jordan tak tanya fashion, dia tanya warna. Islunak enta. Islunak. Kan? Kalau Arab Saudi tak puasa pula, dia tanya apa kan? Kalau Arab puasa, kaifa haluka? Kif halak enta? Kif halak tu maknanya apa hal? Kau apa hal ke ni? Kalau kita orang Kedah ni, kau pahal ni tak boleh. Kau pahal. Tak boleh tuan-tuan. Arab dia boleh. Kif halak enta? Kif halak tu makna kaifa haluka kan? Boleh tuan-tuan. Tapi tak ceritanya, kita orang beriman ni, tanyalah kat mana pun, alhamdulillah. Syukur duk boleh main masjid lagi ni, syukurlah duk boleh ceramah dengan ustaz lagi, alhamdulillah. Kaki tuan-tuan sebelah tak boleh jalan dah, duk pegang tongkat. Sebab apa? Orang beriman mulut dia syukur. Tuan-tuan, kena musibah pun, in asabathu dharra as-sabara. Kalau dia ditimpa musibah pun sabar, dia sabar, redha, falahu khair, maka semuanya kebaikan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi dibawa berjalan Isra' dan Mi'raj ni, ulama sebut salah satu sebab dia ialah tasliyah.
li fuadin Nabi, iaitu menghiburkan hati Nabi. Tuan-tuan, kita kalau kena musibah, Allah suruh kita buat apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kamu minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Apa-apa pun tuan-tuan kena sabar, solat. Ditimpa musibah, pergi ambil uduk. Ada satu cerita kisah Nabi ni tuan-tuan. Satu hari ni Sayyidatuna Aisyah tu, dia kahwin dengan Nabi budak-budak lagi kan, umur 9 tahun. Umur 9 tahun ni kalau dia bercakap, dia bukan bercakap macam orang umur 60 kan. Budak-budak dia pakai lepas pakai lepas. Jadi ada ayat dia tu Nabi rasa tak selesa kan. Ada ayat dia, satu hari dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, mana lebih baik, rumput muda dengan rumput tua dimakan kambing? Oh, amboi kan tuan-tuan. Dia nak sindiak Sayyidatuna Aisyah ni dengan Sayyidatuna Khadijah. Dia nak sindiak lah, mana baik aku yang muda dengan janda yang dah tua. Kan tuan-tuan. Maksudnya sindiran Sayyidatuna Aisyah ni, dia nak sindiak Sayyidatuna Khadijah ni. Kan Nabi tu teringat sangat kat Khadijah ni. Tu yang timbul hadis yang saya baca tadi. Tapi Nabi rasa sedih. Nabi buat apa? Nabi terus masuk dalam masjid. Nabi ambil wuduk, Nabi semayang 2 rakaat. Terkejut Aisyah. Tiba-tiba Nabi berubah muka kan. Terus Nabi masuk dalam masjid. Dia lihat Nabi nak pergi mana Nabi ni kan. Tengok Nabi masuk dalam masjid. Ni kisah suami isteri je kan. Isteri cakap, Nabi terasa kan. Terus Nabi masuk dalam masjid dan Nabi solat 2 rakaat. Lepas tu Nabi doa, ya Allah, kau bagilah hidayah kepada Aisyah, dia tak faham. Tuan-tuan biasa buat gitu tak? Kalau kelai dengan bini, bila kelai itu geram tu pergi ambil wuduk, semayang 2 rakaat. Orang semayang apa? Ya Allah, bagilah hidayah kat mak hang ni. Kan. Tak kelai dah sampai bila pun. Kan. Pok hampa kalau dia marah kat mak, dia ambil wuduk, dia pergi semayang. Kan. Dia mengadu dengan Allah Ta'ala. Kita tak. Kalau ada masalah dengan bini, pergi mengadu kat mamak kedai. Kan? Pergi duduk kedai tu, kadang-kadang lah lagi teruk. Kelai lelaki bini mengadu kat Facebook. Satu Malaysia tahu dia kelai. Pelik tuan-tuan orang lah kan. Allah kata wasta'inu bis sabri was salah. Ada masalah apa, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Nombor 1 sabar, duduk dada, sabar kan, sabar. Lepas tu buat apa? Solat, doa, minta pada Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah. Tuan-tuan, baik. Jadi sebab itulah perjalanan ini Allah Ta'ala bagi kat Nabi sebab nak hiburkan Nabi. Dia ulama menyebut apa? Kita ni kalau kita duka cita, kita kena buat juga perjalanan. Sedih penat ni kena berjalan. Tuan-tuan, ni ibrah dia. Nabi Muhammad SAW Allah bawa berjalan merentasi angkasa lepas. Pergi mana? Pergi yang pertama Masjidil Aqsa. Yang kedua naik ke langit kan. Kita tuan-tuan tak lepi lah ke langit. Pergi dekat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pun jadi ya. Nabi kata la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kalau kamu nak sungguh-sungguh bermusafir, berjalan di atas muka bumi ni, tempat lain tu tak kalut, tak sungguh sangat pun tak apa. Tapi sungguh-sungguh pergi 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram di kota Mekah. Yang kedua Masjidil Aqsa di Palestin. Dan yang ketiga Masjid Nabawi. Bawa lah tuan-tuan bini kita pergi Masjidil Haram. Aku tengok penat sangat aduk masuk apa dah. Bulan ni bulan cuti sekolah, jom kita pergi Mekah. Bini syok ni ajak pinat ni. Dia orang perempuan, dia kalau dia cemuh duduk dalam rumah, pinat pun kira healing kat orang no. Dia orang perempuan kan. Kalau dia cemuh duduk dalam rumah, tiba-tiba tak apa bunyi. Laki dia kata, "Mohon siap
nak bawa pinat. Semangat orang perempuan ni. Laki dia yang penat. Orang perempuan dia tawaf nak sampai habis. Kita orang laki-laki, kalau abang nak beli ikan, kita pergi tang ikan, beli balik Itu ya tuan-tuan. Bini tanya, ada jual ikan? Tak tahu lah. Dah tadi mak hang kata beli ikan balik. Tu orang ni tak pergi tengok. Dok api tang ikan tu. Tapi cuba tanya bini kita pergi lepas dia kat nak tu, dia boleh bagi laporan hujung ni jual apa, hujung ni jual apa. Kan? Dia boleh bagi compare perbandingan harga. Ikan temenung abang beli tak mana? Tang ni tak apa elok, hak ujung sana elok. Ada 4 orang jual temenung. Kan? Melengung laki, maklumat tepat tu ya ibu-ibu. Kalau pinat tawah habis kan. Ada sifat perempuan dia tak sama dengan orang laki-laki. Tempat healing dia tempat shopping. Orang laki-laki tempat healing dia kedai mamak, dia lain. Dia boleh duduk berapa jam, tuan-tuan. Dia tarik satu, roti canai satu, iktikaf lagi situ kan. Orang perempuan tak boleh. Kalau pergi kedai makan tu dia tak jom nak balik makan dah habis dah kan. Kita orang laki-laki nak sembang lagi, tengok gusti lagi apa semua kan. Dia beza. Allah bagi sifat kan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan kena buat berjalan. Bawa berjalan ni tuan-tuan, dia akan jadi ketenangan. Itu sunnah. Sebab tu Nabi SAW kalau bermusafir, dia akan pilih di antara isteri dia. Dia kata, pi waktu ni dia bawa yang ni, dia bawa ni. Kena bawa. Tuan-tuan, kita berjalan dalam Quran Allah kata apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isteri kamu dia ibarat pakaian kamu. Kamu ibarat pakaian kepada mereka. Lepas tu orang pergi berjalan tak bawa bini, ibarat pergi berjalan saja lengang kangkung tak bawa baju. Orang laki-laki suka berjalan saja kan. Tak bawa bini, jangan jalan bawa bini. Sebab itu adalah satu benda yang sebenarnya tuan-tuan satu sunnah yang kita kena tiru kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, dalam Isra' Mi'raj ni Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad abdihi. Dalam suratul Isra' kan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Perkataan hamba tuan-tuan, maknanya dalam dunia ni darjat hak paling tinggi, hak yang paling berguna, pangkat adalah pangkat hamba kepada Allah. Kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, kita kena usaha sampai Allah iktiraf kita ni hamba kepada dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Batu dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad hamba Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-23 Allah kata kat orang kafir ni musyrikin, kalau hampa ragu-ragu lagi, hampa tak apa yakin dengan surah yang kami turunkan kepada hamba kami. Wa ma surah lain, buat satu surah lawan. Tuan-tuan, Musailamatul Kadzdzab dia jawab cabaran ni. Dia try nak buat satu surah. Dia try kan. Amru al-As masa tu belum Islam ni, dia duk kawan dengan Musailamatul Kadzdzab ni. Dia cerita, dia kata masa aku pergi jumpa dengan Musailamah tu, masa tu turun surah Inna a'tainakal kautsar. Pi tu sembang dengan Musailamah. Musailamah tanya, hang dengar abang cerita tentang Muhammad ni apa cerita? Amru al-A kata dia baru saja ajak kepada kami ni surah yang dinamakan surah Al-Kautsar, suratul Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kan? Dia tak Islam lagi tapi dia hafal surah ni. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Musailamah pun tunduk. Dia kata aku pun ada surah macam tu. Aku pun ada surah macam tu. Malaikat mai abad kat aku dulu. Oh, hebat kan. Surah apa? Surah At-Tufah, surah Apple. Apple, inna a'tainaka at-tufah. Sesungguhnya kami, Tuhan telah memberikan pada engkau buah apple. Fasalli li rabbika wartah. Salat, lepas tu rehat-rehatlah. Inna syani'aka huwal ajlin nattah. Kan? Dia kata musuh kamu tu ibarat anak lembu hak tak ada tanduk duk. Lembu apa panggil apa? Anak lembu duk bunyi. Menguak ke menguak ke apa? Habis aku menguak kan? Ibarat anak lembu menguaknya, tak ada apa efek pun. Kan. Apa Amru Allah kata innaka la ta'lam annaka kadzdzab. Hang pun tahu hang ni pembohong besar. Kata kawan dia tu kan. Amru Allah kata aku kata kat dia innaka la ta'lam annaka kadzdzab. Hang ni bohong sungguh kan. Aku kata surah Al-Kautsar, hang pun ada surah, hang bohong sungguh. Sebab tu orang panggil Musailamatul Kadzdzab kan. Allahu Akbar. Perangai kan. Jadi Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad abdi, hamba dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni tuan-tuan, dalam hidup kita ni, sedap ke tak sedap, kadang-kadang kita ni sifat kita kadang jadi hamba Allah, kadang jadi hamba nafsu, kadang jadi hamba dunia. Padahal kita nak balik bertemu dengan Allah. Kita nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan, nak masuk syurga Allah, syarat dia nak masuk syurga Allah kena jadi hamba Allah. Kan tu imam duk baca waktu talqin, waktu tu imam buat tahlil kan, penutup dia akan sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pasal nak tak imam duk baca. Kan biasa lepas tu wassallallahu kan. Penutup baca doa tahlil talqin, imam akan baca tu. Tu ayat Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tenteram. Tuan-tuan, ulama menyebut pasal apa? Orang beriman ni jiwa dia suci tenteram. Sebab kat nak mati, malaikat mai habaq kat dia, dia bakal ahli syurga. Sebab tu dia tidak kelang kabut, dia tak takut. Sebab tu dia mutmainnah, dia tenang dan tenteram. Malaikat kata alla takhaf wa la tahzan, kan? Wa abshir bil jannah. Jangan takut, jangan risau makcik nak. Gembiralah dengan syurga makcik orang soleh. Jadi makcik pun senyum. Awak mak senyum, mak mati dalam iman. Dan saya jumpa ramai orang solehah mati macam tu tuan-tuan. Nak mati dia panggil. Mai saya anak-anak semua ni mak nak minta maaf lah. Kalau mak buat salah kat hampa semua, apa jaga pak hampa elok lah, mak dah nak pi lah. Dia panggil laki dia, abang nak minta maaf lah, cik salah apa dengan abang. Laki ni tuan-tuan kalau bini cakap, apa cakap ke tu? Kan laki tu kan. Mu'ah tu ada cakap ke tu? Dak ni sungguh nak pi dah ni kan. Tak maaf lah abang lo. Lepas tu ngucap habis. Banyak tuan-tuan orang soleh mau mati ke tu. Orang soleh mati ke tu. Kan? Kita kadang-kadang perasan tak perasan Allah mati kan. Dia senyum mati. Tu orang Palestin tu tuan-tuan, kaki tak ada, mati dalam senyum sebab mati syahid. Kan? Allahu Akbar. Kita tengok nak cari macam tu susah kita kan. Orang yang beriman beramal soleh ni begitulah. Allahu Akbar. Jadi baliklah kamu kepada Tuhan kamu, redha dan diredai. Syarat nak jadi hamba Allah ni yang pertama radiyatan
mardiyah. Radiyatan mardiyah. Allah redha, dia redha dengan kita, kita redha dengan dia. Hamba Allah ni tak sifat dia. Dia redha dengan apa-apa yang dihukumkan oleh Allah. Qada qadar Allah, hukum hakam Allah, dia redha. Lah di akhir zaman ramai yang mengaku hamba Allah, hukum Allah dia tak redha. Hukum hudud tak redha, qisas tak redha. Dia lawan habis kiam tuan-tuan. Ada manusia dia tak suka hukum Allah ni. Kalau sebut saja qisas, oi tak boleh. Sebut hudud, oi tak boleh. Pengharaman arak judi, oi dia tak ekonomi merdu malu ni. Hati dia tuan-tuan tak tahulah kotak tu mana. Kalau tanya hang hamba apa? Hamba Allah. Dah, hamba Allah dia redha dengan hukum Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dalam Quran Allah kata orang beriman ni, bila Allah dan Rasul telah memutuskan sesuatu hukuman, ada hukum Islam di situ, dia tak ada khiyarah. Khiyarah ni dia tak ada pilihan. Dia cari pilihan lain, tak ada. Hukum Allah yang terbaik, kan? Dia akan tetap cari hukum Allah Ta'ala. Bila ni dia akhir zaman, orang tak apa suka. Hukum Allah, tapi dia kata kena sesuai. Nak sesuai dengan semasa lah. Oh, hukum Allah dia boleh tuan-tuan dia ubah pimai. Allahu Akbar di akhir zaman. Sebab tu tuan-tuan, radiyah mardiyah. Kita kena redha dan Allah redha kat kita. Sebab tu dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, Nabi bagi tahu lah hadis kursi ni, man lam yarda biqada'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Dalam hadis kursi ni Allah kata apa? Siapa tak redha dengan qada dan qadar aku, keluar daripada bumi aku, keluar daripada langit aku. Falyakhruj min tahti samai, keluar daripada bawah langit aku. Wal yatlub rabban siwaya, pergi cari Tuhan lain. Tuhan tak redha, kacau tuan-tuan. Kita dah balik kampung tuan-tuan, mak mentua tak redha, seronok balik kampung. Mak mentua kita meluat kat kita pada menikah awal, dia meluat. Kita nak balik rumah mentua raya, kan? Kita sampai mak mentua tu tarik muka. Pak mentua tak buat gana, pak mentua takut bini. Contohnya kan. Jadi mak mentua buat muka tu, balik main bawah. Seronok balik kampung gitu tuan-tuan. Mak mentua tak redha apa kita tak seronok. Tambah Allah tak redha, nak balik ke mana akhirat? Kita nak balik bertemu dengan Allah ni kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan sampai masa kita akan balik. Raji' tu balik Raji'un, kembali. Raja'a bahasa Arab mana balik kan. Ibarat dia gitu lah. Kita nak balik rumah pak mentua kita, pak mentua tak suka, kan? Kau jangan pijak tanah rumah aku. Pak mentua kata, kan? Dia tunggu dengan parang. Tuan-tuan sonok nak balik. Raya raya sonoknya nak balik, tak ada pakai tak balik. Pakai tak balik. Tapi yang tu tak apalah, boleh kita tak pakai tak balik. Ini kalau dengan Allah Ta'ala dipaksa rela kan, baik huk baik keruk kena balik tuan-tuan. Malaikat pun dia tak kira, sampai masa dia ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, jadi balik ceritakan tadi tuan-tuan, perkataan hamba. Inilah gelaran yang paling tinggi yang ada nilai di sisi Allah. Ramai orang tuan-tuan dia tak seronok pasal khidmat dia, orang tak peduli. Mati pun orang tak bagi gelaran, pingat tak ada. Semua orang dia ambil kira. Kalau kami jadi cikgu di sekolah ni, ada cikgu-cikgu lama ni kan, dia terkilan apa? Tak pernah dapat khidmat cemerlang. Kan? Khidmat cemerlang tu bagi satu orang kaki tangan kerajaan, dia penting. Kadang-kadang sampai, bukan penting tu pasal anugerah 1000. Bukan. Penting tu pasal pak iktirapan kata dia rajin. Dia tu ni kan, ada setengah orang sampai tak pencen tak boleh.
Bak pada kerja kelai dengan pengetua dia. Contoh dia kan. Allahu Akbar. Saya hari tu nak pencin, dapat kali kedua. Kan, dapat kali kedua nak pencin. Ajalah pengetua bagilah nak pencin kan. Nak pencin. Seronoklah juga kan, rasa diiktiraf. Padahal kita kuih nak pencin, kuih belok lihat lah tuan-tuan. Dia tak cerdas macam muda dulu ni. Masa muda yang cerdas patut orang bagi kan. Patut orang bagi masa kita tengah cerdas tu semua buat tu. Dia kadang-kadang sebab masa tu ramai kot kan. Dadang kita tengok dia ni ngaku balok dia lagi pasal apa? Dia boleh. Tu mula duk dengki sama kawan-kawan tuan-tuan kan. Dalam hati ada setengah orang gitu. Kira dia ni dengan aku rajin aku lagi. Kita duk nilai dari kita kan. Masa tu yang timbul duk kelai kawan-kawan apa semua. Tapi tuan-tuan, pengiktirafan ni penting. Tapi takat dunia ya. Tuan-tuan dapat pangkat, pingat, Datuk Seri, Tun apa, Tan Sri apa semua. Ada nilai bila masuk kubur? Tak ada nilai dah. Ada tak orang tuan-tuan masa nak mati dia bubuh dalam pingat-pingat dia, lepas tu buh kali dengan kubur, dengan mayat dalam kubur. Lepas tu tulis pula situ peringatan buat malaikat, jangan tanya banyak-banyak dia ni Tan Sri. Kan ada gitu tuan-tuan. Malaikat dia tak kira, hak bagi pingat pun dia balun semacam je kalau hang salah. Jangan kata hak terima pingat, tak ada nilai. Yang ada nilai orang yang Allah panggil hamba. Tuan-tuan, sebab tu kita ni kena cek kita ni hamba apa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa pernah tengok tak Allah tanya? Orang yang menjadikan tuan dia nafsu dia. Ni macam pagi-pagi ni tuan-tuan. Kalau kita hamba Allah, kita akan jawab panggilan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah kan. Tapi kalau hamba nafsu, dia tak jawab, dia tidur. Sebab tidur banyak lebih ni nafsu. Pagi-pagi nafsu ni pelik tuan-tuan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni dia suka buat benda jahat. Waktu patut tidur dia tak mau tidur nafsu ni. Budak-budak lah kan, pukul 12 tu dia akan mau tidur, dia nak main game. Pukul 12 patut padam lampu tidur. Tapi masa tu syok tengok TV. Masa tu kita hak tu apa start motor pergi kena roti canai. Time tidur mana boleh makan kan. Time tidur kena tidur. Pukul 11 ni kena lampu kena padam habis. Kena apa? Lampu kena duduk dalam gelap gulita. Tuan-tuan. Barulah ada tuan-tuan tenang, tenteram, damai kan. Mangkit awal. Waktu kena mangkit nafsu kata tidur. Pukul 6 tu tuan-tuan, Allahu Akbar, payahnya tidur. Tuan-tuan, masa tu tidur dengan nyenyak senyenyak-nyenyaknya. Ni pukul 8 baru jaga, tu pun pasal nak terkecil. Mangkit-mangkit Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7.40 lah. Bini ingatkan laki duduk semayang qadha dah, Allahu Akbar terkejut. Allahu Akbar. Oi, bini kata laki aku bagus makit-makit terus semayang, wuduk tak ada ambil Allahu Akbar. Abang wuduk tak ambil lagi, abang tu mandi wajib pun tak lagi. Dah aku terkejut pukul 7.40 roti canai habis ni. Kan, astagfirullahalazim. Dia mangkit kira makan dulu, dia tak kira dia tak sembahyang. Tu hamba nafsu. Ada orang hamba dunia. Ya Allah Taala sebut alhaakumut takasur. Kamu dialpa dan dilalai sibuk cari dunia sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar. Nabi kata ma mala'a batnu ibnu Adam illa turab. Takkan penuh perut anak Adam ni kecuali dah masuk tanah baru dia berhenti. Kalut cari duit siang malam. Kadang-kadang tak kaya mana pun kan, tapi kalut sampai tak ada semayang, tak ada nak main masjid, tak ada silaturrahim dan sebagainya. Ni tuan-tuan, sebab tu kita kena jadi hamba hanya kepada Allah, ada limit. Cari makan hak halal ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan boleh, minum boleh, jangan melampau. Ya, jangan melampau. Ni membujur lalu melentang pukang. Tak kira makan sapu belakang. Astagfirullahalazim.
Dia tuan-tuan, tu nak jadi gelaran yang paling hebat, gelaran sebagai hamba. Hamba ni tuan-tuan, sifat dia senang je jadi hamba ni. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini adalah ikrar seorang hamba. Pas sembahyang tuan-tuan, kita ada wirid tak? Baca tak tuan-tuan? Baca kan? Tu ikrar hamba. Mereka berkata sami'na, ya Allah kami dengar nak suruh apa suruhlah, kami buat belaka. Sami'na wa ata'na, kami taat. Allah suruh sembahyang 5 waktu, ya sami'na wa ata'na, kami dengar. Allah suruh apa lagi? Mengaji, sami'na wa ata'na. Puasa pun boleh. Zakat pun boleh. Tak ada tuan-tuan komplain. Tak ada komplain. Tutup aurat, sami'na wa ata'na. Hukum hudud, sami'na wa ata'na. Kan? Tak terlibat terjebak dalam muka maksiat, sami'na wa ata'na. Ghufranak, yang kami cari dalam hidup ni ghufranak, keampunan daripada Allah. Ada satu prinsip Nabi dalam Isra' Mi'raj tuan-tuan. Ghufranak ni tuan-tuan. Nabi ni tuan-tuan masa Isra' Mi'raj, sebelum Isra' Mi'raj tu Nabi pergi Taif. Sampai di Taif tu Nabi ceramah. Bila ceramah tuan-tuan, kena balin tengalung dengan batu. Batu ustaz-ustaz ni kalau tak ceramah kena malu semua. Ustaz-ustaz ni tuan-tuan, tak ada lagi ustaz pergi ceramah kena tengalung dengan batu. Tak ada. Kecuali di Kedah dulu pernah berlaku sekali. Ada masa tu di Felda Lubuk Merabah, Ustaz Ghazali Din pergi ceramah lepas tengalung budak-budak. Habis budak-budak tu baik belaka, alhamdulillah. Dulu Felda Lubuk Merabah, saya ingat lagi kan, ada dulu Ustaz Ghazali Din, Allah yarham ustaz ni kan, lah anak dia Ustaz Hanif kan. Dulu Ustaz Ghazali Din di Kedah ni, itulah sejarah penceramah kena tengalung dengan batu tu tuan kan. Allahu akbar. Kawan saya dia pergi dengan Ustaz Ghazali ni, dia kena. Kawan saya, dia meninggal dah, Allah yarham, Ustaz Muhammad Amin ni. Dia sama dengan saya di Kamal Muhammad Amin, nama Kamal. Sama pergi Mesir, sama masuk Darul Quran Kedah ni kan, Pak Hafiz. Dia pergi teman Ustaz Ghazali Din kan. Dia pas tengalung kena dia kan. Pung waling batu pun jatuh dia. Depa pergi ambil gambar, pergi duduk hospital, darah meleleh tu dia kan. Allah yarham Ustaz Muhammad Kamal. Kan, Muhammad Kamal ni meninggal dalam 2 tahun lepas kot. Rahimahullah, orang yang soleh, orang baik kan tuan-tuan. Di Kedah ni sejarah kena tengalung sekali tu ya. Tak ada kan. Biasanya ustaz-ustaz pergi ceramah ni tuan-tuan, Tok Imam ajak makan. Mak kata ustaz, mesti jenai. Tok Imam ajak pergi makan nasi lemak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceramah kat Taif tuan-tuan, depa tak ajak makan pun, depa tengalung batu kan. Berdarah meleleh ni tuan-tuan. Sampai akhirnya Nabi unduk piduk satu tempat, masuk dalam satu kebun. Kebun tu yang jaga kebun nama dia Adas kan. Nabi duduk situ, sandak di batu. Bela ni kalau tuan-tuan pergi ada satu masjid, mereka buat masjid kecil, dia panggil masjid Kong, masjid Siku. Nabi tok tangan di batu tu, Nabi duduk doa. Allahumma inni ashku, ya Allah aku nak mengadu kepada engkau ya Allah, lemahnya kekuatan aku, tak ada upaya aku ya Allah kan, qillata hilati, ya Allah aku ni kurang daya upaya dah, tak payah nak buat apa lah ya Allah kan. Tapi ya Allah, kau nak uji aku, ujilah. Apa-apa aku redha, asalkan jangan kau murka kepada aku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Tengok ni prinsip Nabi ni. Ya Allah, nak uji tak apa, jangan marah, sudahlah. Illam yakun bika ghadabun, selagi mana kau tak murka, aku akan tempuh apa juga ujian. Prinsip ni tuan-tuan hamba Allah. Dia pergi tak mana pun, apa cabaran ditempuh, miskin ke, susah ke, letih ke, penat ke, asal jangan Allah marah. Ada prinsip ni tuan-tuan dalam hidup kita. Kita dah, asal jangan bini marah, asal jangan bos marah, lagi teruk asal jangan orang kafir marah. Orang Islam marah tak apa, orang Islam ni tak ada apa kan. Orang kafir marah tak boleh. Tu yang Allah ni mereka duk ikut kan. Orang kafir kata apa, duk jaga hati sangat, tak jaga orang Islam. Kadang-kadang ada setengah orang duk layak gitu kan.
Astagfirullahalazim. Asal jangan mereka marah. Asal jangan, mana boleh. Kita jangan Allah marah. Sebab tu orang Islam ni dia buat apa pun, aku lagi mana benda ni halal, benda ni Allah suruh aku buat. Orang kata apa aku tak peduli. Kan tuan-tuan, kita dalam cabaran hidup ni banyak. Tapi tuan-tuan, yang paling bahaya kalau kita melanggar peraturan Allah nak cari redha orang ni sangat bahaya. Baik, kemudian yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita sampai 3 pukul 8 kot no. Yang 4 tu dah pagi ni insya-Allah. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perjalanan dakwah ni tuan-tuan, dia kena ada persiapan mental dan fizikal. Kan. Kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di sekat di Mekah ni tuan-tuan. Di sekat dakwah dia. Pendukung yang menyokong dia adalah pakcik dia, Abu Talib, isteri dia. Jadi tuan-tuan, lepas tu bila dua-dua ni telah meninggal, penindasan yang dibuat oleh Quraisy semakin dahsyat. Jadi tuan-tuan, itu sebenarnya apa? Kematian, kewafatan pendukung ni, inilah ujian dalam mental, tuan-tuan kan. Seorang pendakwah ni tuan-tuan, dia kena ada pergantungan mutlak kepada Allah Ta'ala. Dalam perjuangan untuk menegakkan Islam ni, pasti akan ada orang yang mati. Mesti ada orang yang gugur. Tuan-tuan, sebab tu dalam perjuangan Nabi ni Allah uji. Orang yang paling kuat mendukung dia, iaitulah pakcik dia Abu Talib mati, isteri dia mati. Sehinggalah tuan-tuan nak gambarkan bahawa orang Islam ni pergantungan mutlak bukan pada orang, tapi hanyalah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Sebab kadang-kadang kita ni duk kuat dengan orang, tuan-tuan kan. Ada setengah orang jadi tok imam. Tok imam ni dia kata apa? Aku ni gagah duk mai jadi imam pasal hampa duk mai, kalau hampa tak mai tak tahu aku pun tak mau. Ada tuan-tuan ayat-ayat gitu kita duk biasa dengar. Kan? Tok Bilal kata, saya pun duk kuat dengan tok imam. Tok imam tak ada tak bang saya. Tok makmum, saya duk malu Allah dengan tok imam tak ada tak mai. Tuan-tuan, dalam hidup kita kadang-kadang kita ni banyak bergantung dengan orang. Habis kalau kita piduk satu tempat. Saya semalam nak balik ceramah, malam duk sembang dengan Ustaz Akram Zaki, kawan saya tuan-tuan. Jadi duk sembang dengan dia duk cerita pengalaman dia pergi ceramah di Sarawak. Satu tempat kami nak pergi tu kena bertolak lepas asar dia kata. Dalam tempat tu tak jauh 70 km je. Tapi nak naik kereta tu dalam hutan, jalan kampung yang kat jalan balak tu. Nak pergi masjid tu, jalan tu dia kata kelam yang amat-amat kelam. Nak masuk tu orang tak ramai, tapi kena pergi. Sebab apa? Pendakwah tak ramai. Jadi lepas asar ni siap dah masuk. Lepas main asar tu naik kereta pergi seorang tak berani, kena pergi ramai kawan kan. Depa dah pergi. Ada setengah tempat tu kereta sekerat, naik bot sekerat. Habis ceramah ke mana? Malam laut sungai tu pula boya kiri kanan. Saya tak boleh bayang tuan-tuan kan. Saya daripada ajak agak pi, ustaz cuti sekolah boleh nak ajak pi Sabah Sarawak. Saya kata saya balik Kedah ya kan. Pakai dahsyat tuan-tuan kan. Pendakwah sana hebatlah tuan-tuan. Pi pula kampung orang asli ni. Ada satu anak murid saya tuan-tuan, dia tak minta pindah, duduk di Pahang, Jerantut. Dia mengajak kampung orang asli. Dulu viral masa PKP dulu kan, dia anak murid saya. Oh, saya kata hebatlah dia ni. Dia tak pindah sebab dia sayang nak tinggal. Kalau dia tinggal siapa nak pergi pula dengan surau dengan apa kan. Dia ni tuan-tuan naik bot tu biasa, pergi ambil kertas soalan, pergi ni duk buat kelas orang asli. Oh kan dengan ni. Saya kata dahsyat nampak ni kan. Depa ni hidup depa dakwah. Gaji-gaji kan. Tapi depa tak tinggal. Dahsyat. Ada satu ustazah, dia menikah dengan orang asli
semata-mata sebab dia nak dakwah. Ustazah ni dia Jabatan Agama Islam Kelantan kan. Dia cerita kisah dia tu, dia pergi sana. Dia pergi dakwah orang asli masuk Islam. Tapi dia takut bila keluar pada situ orang asli ni siapa nak bimbing. Dia ustazah nak bimbing ke mana. Jadi akhirnya tengok-tengok orang asli tu ada hak masuk Islam tu, nampak mungkin rupa dia berkenan kat apa kan. Akhirnya dia ajak menikah. Kawan tu mau kat dia tak sangka dia ustazah cantik kan. Akhirnya nikah duduk situ. Dia bimbing suami dia jadi tu imam apa semua. Duduk situ. Kan dahsyat. Saya itu forum dengan satu orang ustaz mu'alaf India, tuan-tuan, di masjid daerah Kuala Selangor. Saya kagum ustaz ni. Dia ni tuan-tuan penceramah hebat, tapi dia piduklah kampung orang asli buat pondok. Oh, dipaham kan? Satu kampung dia kata kami duduk situ, saya ajak hak mana orang yang kami Islamkan tu duduk sekali pondok. Buat pondok keliling lautan tu. Duduk. Kan? Jadi sekali-sekali dia keluar pergi ceramah sana, pergi ceramah sini, cari dana kan. Cari bekalan apa semua. Dahsyat tuan-tuan. Inilah orang yang cukup hebat. Ni kau nak habis bateri tuan-tuan kan. Ustaz ni tak apa habis lagi. Tapi ustaz habis bateri kena pergi menyorok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak ceritanya dalam dakwah ni tuan-tuan kena kental, kena pergantungan kepada Allah semata-mata. Kalau kita ada bergantung kat wang ringgit, kat orang, lama-lama kita fed up. Sebab tu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni orang panggil ulul azmi. Ulul azmi ni apa dia tuan-tuan? Yang nekat, azam kuat, tuan-tuan kan. Tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian seterusnya yang ke-14 tuan-tuan kan. Tak adalah nak cerita banyak panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isra' Mi'raj ni tuan-tuan menzahirkan keistimewaan tempat yang namanya masjid bagi orang Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala memulakan perjalanan Isra' di Masjidil Haram dan mengakhirinya di Masjidil Aqsa. Dan Allah sebut alladzi barakna haulah, tempat yang kami berkati kelilingnya. Apa istimewa Masjidil Haram? Siapa pi Masjid Haram semayang di sana 100,000 kali ganda Allah bagi. Ada Kaabah kan? Tuan-tuan, ada Kaabah yang penuh barakah. Di keliling Kaabah tu tuan-tuan tawaf berguguran dosa. Tuan-tuan doa mustajab doa. Situ ada apa tuan-tuan? Hajar Aswad kan tuan-tuan, menjadi saksi. Tuan-tuan pergi kucup Hajar Aswad tu. Kalau tak boleh, kita takat isyaratnya, dan insya-Allah dia akan merakamkan kedatangan kita dan dibentang di sisi Allah Ta'ala. Di Mekah ni tuan-tuan tempat tawaf sa'i, tempat doa mustajab. Dia kena azam lah nak pergi Mekah tuan-tuan kan. Kemudian Masjidil Aqsa ni apa dia berkat? Tempat berkat dia ulama sebut inilah tempat banyak Nabi lahir di situ. Sejak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam pergi situ kan, Nabi Ibrahim pergi situ tuan-tuan, banyak Nabi-Nabi lahir kat situ. Anak dia Ismail beranak situ, anak dia Ishak beranak situ, anak dia Doh. Kemudian daripada situ Nabi Yaqub alaihissalam kan. Dan juga ada anak cucu yang Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan Nabi SAW sebagai penutup Rasul yang pernah sampai di situ. Itu berkat, tempat yang berkat satu. Tuan-tuan, dalam dunia ni tempat berkat selain pada masjid adalah selain pada Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi ni, tempat mana berkat? Tempat ramai orang soleh-soleh pergi situ. Tempat orang baik-baik, tok guru, alim ulama dah pergi, tempat berkat tu tuan-tuan. Macam kita langgak ni berkat ni, pondok kota kan, tuan-tuan kena jagalah. Di Selangor lah ni dia pada buat pondok tapi komersial. Di Kedah ni lain sikit. Kedah ni tuan-tuan bila orang buat pondok ni lillah mardatillah semata-mata. Kalau di Selangor tuan-tuan, pondok dah jadi pusat pengajian tinggi yang berbayar lah ni. Dia buat pondok ni tapi orang sanggup main mengaji, yuran 400 sebulan.
Biduk pondok yuran 400. Kan? Sebab mereka panggil ustaz luar mai, mereka buat organize tu. Dan lepas tu dia susun pondok, bersusun-susun cantik. Kemudian kenakan yuran untuk panggil penceramah mai. Mengaji Quran ustazah ni, mengaji ni kan. Orang berebut tuan-tuan nak masuk. Buka pondok 100 yang main minta 500. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita ni ada daya upaya susun balik pondok-pondok ni. Di Kedah ni tuan-tuan, tok-tok guru dah mati lah. Tapi kita boleh susun. Kita bukan tok guru, tapi pergi susun balik, cari ustaz-ustaz mana boleh main mengajak balik apa semua. Sebab ni berkah. Orang dulu wakaf tu tapak tok guru tuan-tuan kan. Kita buat main balik anak-anak murid dia. Cari lah. Dan setengah anak murid tu dia segan nak main offer diri. Kan, dia teringin pergi tengok pondok ayak mata belendang tempat dia mengaji. Kan, pergi nak mengajak tak ada orang. Kan, lah ni tuan-tuan kita usaha balik. Orang tua-tua ni jangan bagi duk merapu di luar. Orang tua-tua ni kan tuan-tuan kita himpun balik. Saya dekat rumah saya ada satu tempat orang tua-tua. Saya dah tengok kan, semangat orang kita ni nak cari pahala kuat. Mereka organize satu rumah orang tua-tua. Cuma mereka ni bukan ustaz, bukan apa kan. Semangat kuat. Mereka nak isi tu susah pengisian. Tapi mereka semangat tu. Pergi cari dana, buat satu rumah bagi orang tua-tua duduk, jaga semayang elok apa semua kan. Kerja mereka hebat tuan-tuan. Banyak rumah-rumah ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Siapa nak buat kalau bukan kita? Sebab tu tuan-tuan balik cerita berkat ni. Dan berkat Masjidil Aqsa ni, ulama sebut salah satu sebab dia paling berkat, dia sampai kelar ada orang mati syahid. Tempat berkat ni orang mati berjuang untuk agama. Tu tempat berkat. Darah syuhada ada di mana-mana di Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, orang Yahudi ni, dia pergi duk bom tu bukan siapa nak halau. Dia nak halau orang Islam daripada bumi Palestin. Dia dah pakat dah dengan Mesir itu. Dia punya rancangan dia. Dia pun nak pindah orang Palestin ni, kalau dia huru-hara lari, dia pun nak angkut keluar pitak dekat semenanjung Sinai apa duduk tu ni, padang pasir. Kita buatlah rumah kemah apa bagi hampa duduk. Kan? Tempat batu hampa lari. Yang penting tanah bagi kat kami. Tapi orang Palestin tak lari. Bom-bom lah biar kami mati tu ni. Sinci tanah kami tak bagi. Tu dia lawan. Orang Palestin tuan-tuan, dia duduk bertahan. Dia kata hampa nak ambil, tapi lepas hancur tubuh badan kami. Kita orang Islam lah tuan-tuan, mana ada bom tahu duit ya. Habis tanah Kuala Lumpur bagi belakang. Dan nak kita tak bagi, depa hak atas pergi bagi. Tuan-tuan kan. Lah ni tuan-tuan, kami Kuala Selangor tu, kadang-kadang kawan-kawan serenda terpaksa ustaz kena pindah balik kampung. Pasal apa? Cukai tinggi kat kawan saya kata cukai tanah kat 1 juta tak boleh bayar. Cara mereka pergi ambil alih tanah ni depan masjid. Kawan saya kata buka kedai kan depan masjid, tak boleh bayar ustaz. Terpaksa lah. Terpaksa cukai tanah. Mereka penat cukai tanah rebah. Tu cara mereka ambil tanah. Kita tuan-tuan, tanah ayak kita ni seinci pun kalau boleh tahan lah. Jangan tamak duit ni sak ya. Boleh 100,000 tuan-tuan sak ya. Anak ni main minta abah nak beli kereta ni, nak beli tak, 2 hari habis. Tuan-tuan kan. Kalau tanah, anak kita main pondok-pondok, tak ada nak buat apa, main duduk pondok, buat pondok. Kita tak guru pondok. Pondok tunggu doyan kan. Pondok. Anak-anak kita main pondok-pondok. Boleh duduk. Lepas ni bangsa kita duduk tak mana? Orang Islam duduk mana kalau tanah habis boleh ke orang? Ni tuan-tuan, benda hak penting. Daripada Isra' dan Mi'raj ni, bumi berkat ni, bumi tempat orang soleh-soleh. Tanah ayak yang berkat adalah tanah ayak orang yang soleh-soleh, yang sanggup bermati-matian mempertahankan tanah ayak dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekadar tu sebagai tazkirah pagi ni. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita hayati dan amalkan bersama-sama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.